sesi demonstrasi masakan bersama dengan saya Syaharizan Azizi, Pegawai Pemakanan Jabatan Kesihatan Wilayah Sultan Labuan. Selamat pagi, saya Puan Ho Shufen, Pegawai Sains Pemakanan dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Pada hari ini kita akan menyediakan makanan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 3 tahun. Okey, so seperti yang kita dah tunjuk sebelum ni, makanan 6 bulan hingga 8 bulan, lepas tu 9 hingga 11 bulan. Tapi yang untuk 1 hingga 3 tahun, makanan sebenarnya kanak-kanak dah boleh makan makanan keluarga lah. Betul, waktu ni dia dah kena belajar lah macam mana dia nak, kita kena ajar dia slowly, perlahan-lahan untuk mula belajar makan makanan keluarga. Okay. Sebab kalau umur kanak-kanak yang berumur 1 tahun, dia baru belajar nak berjalan, nak belajar berlari, tentulah dia perlukan banyak tenaga lah. Jadi makanan yang diberikan kepada kanak-kanak mesti lebih perlu bertambah lah, dan perlu optimum lah supaya dia terus boleh dapat membesar, aktif, dan dapat perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik lah. Betul, jadi yang pertama sekali yang pentingnya adalah perubahan tenaga dalam makanan. Sebab dia dah makin besar, dia dah makin banyak aktiviti yang dia nak buat, jadi keperluan tenaga meningkat. Kemudian nombor 2 yang penting adalah dia mesti pelbagai lah kan, kena pelbagai, kena seimbang. Apa yang ada dalam piramid makanan tu, kalau boleh memang kita adalah ada makanan dia. Okey, dalam piramid makanan mesti kena ada apa? Makanan yang ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, asuransi folik dan vitamin lah. Dan ini semua diperlukan lah untuk kanak-kanak yang sedang membesar lah. Jadi pada hari ini kita ada 2 menu yang kita nak tunjukkan. Jadi yang pertama sekali adalah sup makaroni ikan. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah kurang dalam 1/3 cawan makaroni ataupun bersamaan dengan 120 gram. Kemudian kita ada isi ikan yang sudah dibuang dia punya tulang-tulang tu semua. Pastikan selamat untuk kanak-kanak. Lebih kurang beratnya lebih kurang dalam 200 gram lah. Okey. Kemudian kita ada sayur-sayuran. Okey, sama ada nak guna bayam ke, nak guna sawi ke. Jadi di sini kami gunakan sawi. Kuantitinya lebih kurang dalam 1 cawan. Okey. Kemudian kita ada garam dan juga lada sulah secukup rasa lah. Tak perlu banyak-banyak sangat lah. Dan juga air 1,5 cup, 1,5 cawan untuk kita readykan sup makaroni yang untuk ikan lah untuk ikan dan juga sayur-sayuran. Okey, kemudian menu kedua kita ada sayuran. Okey, menu kita popiah sayuran. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah lobak merah, lebih kurang 1 batang ataupun 2 cawan lobak merah yang telah disagat. Okey, atau lepas tu kita boleh guna kobis yang telah dihiris lebih kurang 2 cawan. Okey, kita perlukan kacang pis lebih kurang 1 cawan yang telah dibuang kulit. Okey, kita boleh guna dalam tin kacang pis. Yang ini paste tomato pun boleh guna dalam tin punya lah, 2 sudut makan. Okey, lepas tu kita ada bawang merah lebih kurang 1 biji. Lepas tu minyak 2 sudu teh. Lepas tu kita gunakan sedikit garam dengan lada sulah. Lepas tu kita ada kulit popiah. Okey. Menu ni adalah kita boleh sediakan lebih kurang 5 hingga 6 orang lah kanak-kanak untuk dihidang lah. Dia boleh digunakan sebagai snack yang berkhasiat, dan juga kepada boleh dihidang bersama dengan hidangan utama jugalah, terutamanya kepada kanak-kanak yang tidak suka makan sayur. Kadang-kadang dia tak suka yang hijau, jadi kita boleh buat dengan cara lain. Kita ubah dia jadi popiah. Kadang dia akan makan lah. Kita boleh cubalah pelbagai menu. Tapi hari ni kita tidak goreng, kita bakar. Popiah ni kita buat bakar. Lebih sihat lah kan, kita guna minyak lah di situ. Dan kemudian bila kita buat dalam bentuk popiah tu kan, budak-budak umur 1 hingga 3 tahun ni dia suka nak makan sendiri. Jadi dia mudah untuk dia pegang lah sambil dia makan. Okay, so kita boleh mulalah kan masak makaroni. Ya, kita akan mulakan dengan makaroni dululah. Jadi kita teruskan dengan kita rebus kita punya makaroni lah.
Sebab kalau untuk hari ni yang kami nak tunjuk, makaroni ambil masa untuk direbus. Jadi kita akan rebus makaroni terlebih dahulu. Jadi sambil kita merebus nanti kita boleh proceed dengan masakan yang lain lah. Jadi selain daripada guna makaroni, apa yang kita boleh tukar kalau kita tak nak guna makaroni? Kalau ikutkan sebenarnya makaroni ni adalah sumber untuk karbohidrat. Jadi boleh guna jenis pasta yang lain, spaghetti ke ataupun mungkin ada bentuk-bentuk sekarang macam-macam jenis bentuk ada kan untuk kita nak tarik minat anak kita makan. Ataupun mungkin nak ganti dengan yang lain lah, nak guna mie ke, nak guna bihun ke, sebab dia sebenarnya adalah sumber untuk karbohidrat. Selain daripada makan nasi kan, kita boleh sedia jugalah kan mihun, ataupun mie, supaya anak-anak ni dia diperkenalkan lah pelbagai jenis makanan lah kan. Kita tak nak dibosan lah makan nasi saja. Okey, sementara menunggu makaroni menjadi lembut, kita menyediakan menu popiah sayuran lah. Tapi sebelum ni, kacang pis ni dia perlu dikisar. Okey, dikisar menjadi paste dulu lah. Okey, kita gunakan blender lah. Besar. Okay, kita masukkan kacang pis. Okay. Tapi kalau kita guna kacang soya, kita perlu rendam lah. Rendam semalaman baru kita kisar lah. Okay, tapi kalau tak nak guna kacang soya, kita boleh gantikan dengan tauhu pun boleh. Tauhu. Okay, kita masukkan sedikit air lah supaya dia senang untuk dikisar lah. 2-3 sudu. Kita letak 2 sudu teh minyak. Kita panaskan. Panaskan kuali. Kita masukkan bawang. Kita goreng sampai dia naik bau lah. So, hari ni kita menyediakan popiah sayuran lah. Tapi kalau puan-puan semua nak menyediakan popiah, masukkan ayam ke pun boleh juga lah. Ayam ke, udang ke, pun boleh juga lah. Tapi hari ni kita ganti dengan, kita guna kacang pis lah sebagai sumber protein lah. Tapi kalau tak nak guna kacang pis, boleh guna kacang soya, ataupun yang tauhu ke, pun boleh lah. Okay. Lepas tu kita masukkan lobak merah. Kita goreng. Dia lagi sikit lah. Dia lembut. Ya. Lepas tu kubis. Masukkan kubis. Kita goreng lembu lah. Kita dapat sini banyak warna lah kan. Ada merah, ada putih, ada hijau lagi lah. Jadi boleh nampak banyak di sini dia ada banyak zat vitamin lah yang penting lah untuk anak, supaya dia boleh kurang jangkitan lah penyakit, ataupun dia imun dia lebih tinggi lah kan kalau kita berikan dia sayur-sayuran, dan dia juga tinggi serat lah kan, membantu dia pencernaan ataupun dia penghadaman semua lah kan. Kanak-kanak yang umur 1 hingga 3 tahun ni, dia punya dari segi kita boleh tackle dari segi psikologi dia lah. Dia ada banyak warna, dia lebih macam excited nak cuba. Sebab tu ibu-ibu kena ambil kesempatan ni lah kan. Kita banyakkan warna dalam makanan. Dan kita perlu galakkan anak makan sayur dari kecil. Jadi kalau dari kecil kita selalu rasa dia tidak makan sayur, tak bagi dia makan sayur, so nanti makin besar dia tidak akan cubalah kan. So kita kena cuba. Kalau sekali tak makan tak apa, kita kena cuba banyak kali ya. Mikronutrien. Saya memang buah-buahan ni dia tinggi dengan mikronutrien, nutrien yang kecil-kecil yang ada. Okay, dalam lembut lah. Kita masukkan kacang pis. Okay, jadi pada
pada sesi yang lepas pun tidak ada menu yang masukkan kacang pis kan. Kenapa kita masuk kacang pis? Protein dia pun ada karbohidrat juga lah. Sumber kacang. Jadi maksudnya dekat sini, kalau anak kita mungkin jenis yang kurang suka makan ayam ke, suka makan daripada sumber haiwan, protein sumber haiwan, sebenarnya ada je lagi protein daripada sumber tumbuh-tumbuhan yang puan-puan boleh explore lah untuk cuba bagi. Masukkan paste kacang pis lah. Okey. So kita masukkan paste tomato supaya dia ada rasa lah. Kita masukkan garam sedikit. Okey, dan lada sulam. Ini lada sulam ni kita tak masuk terlampau banyak lah, sebab kalau kanak-kanak untuk umur 1 hingga 3 tahun ni, dia sebenarnya kalau boleh kita tak masak makanan yang pedas lah. Kanak-kanak yang baru umur 1 tahun dia tak boleh makan pedas. Kalau so kalau tomato boleh. Tomato, tapi kita tak guna sos tomato lah. Sebab sos tomato dia banyak garam. Kalau paste tomato dia kurang lah, dia tak ada banyak garam lah. Jadi tadi kan kita biarkan kita rebus dulu makaroni kan. Jadi kalau ikutnya sekarang ni makaroni dah elok kembang lah. Jadi kita akan asingkan makaroni, nak bagi dia sejuk sedikit sebelum kita guna. Kalau kita tunggu inti popiah kita kan, popiah sayuran kita tadi sejuk sikit sebelum dia start menggulung. Jadi kita boleh start balik lah dengan kita punya sup makaroni ikan tadi. Jadi pertama sekali kita tambahkan, kita masukkan air 1,5 cawan ke dalam periuk. Kemudian kita boleh masukkan ikan dululah. Okey, sebab kita nak pastikan ikan ni betul-betul masak sampai dia betul-betul lembut. Okey, sebelum kita masukkan sayur-sayuran. Jadi sedikit tips lah kalau kita nak masak sayur-sayuran. Jadi seeloknya sayur-sayuran kita tu dia tak masak terlalu lama. So kalau sayur-sayuran masak terlalu lama, nanti dia punya nutrien, dia punya vitamin, minerals, dia mudah hilang lah. Jadi sebab tu kalau kita ada guna sumber protein, kita akan masak sumber protein terlebih dahulu lah untuk pastikan protein tersebut betul-betul masak. Jadi kita masukkan air dan juga ikan. Kemudian puan-puan boleh tutup. Okey, tutup untuk pastikan dia renyah. Jadi api memang kena kecil lah. Api kecil sebab kita nak pastikan ikan tu betul-betul masak, dia betul-betul lembut. Jadi bila ikan sudah betul-betul lembut, kemudian kita akan masukkan bahan-bahan yang lain. Contohnya seperti sayur-sayuran lah. Jadi pastikan yang ikan tu dia tak ada tulang lah. Supaya potong kecil tak ada tulang lah. Supaya senang lah diberikan kepada kanak-kanak kecil ni lah. Okay, dan kalau boleh setiap hidangan ni ada salah satu hidangan yang bersup lah kan. Berkuah dan bersup lah, supaya dia anak kecil ni dia senang lah dan boleh dimakan lah. A few inches later. Okey, jadi ikan tadi yang kita dah rebus sampai ikan dah masak lah Jadi bila ikan sudah masak, kita dah boleh masukkan sayur-sayuran. Terpulang lah, sayur mungkin ada nak tambah colourful sikit ke sayur, mungkin nak tambah carrots ke contohnya dekat sini. Ataupun mungkin nak pilih sayur yang lain ke, sayur bayam ke contohnya pun tak ada masalah. Okey, jadi masukkan sayur. Kemudian kita tambah kita punya perisa tadi lah. Sedikit garam dan juga lada sulah. Jadi lada sulah tak perlu terlalu banyak sebab kanak-kanak kan yang makan. Jadi kita tak ada nak pedas-pedas sangat lah. Jadi bila kita masuk sayur, sekejap saja Jadi tak perlu pasang api terlalu lama sebab nanti habis apa tu orang kata, protein-protein ni semua hilang lah. Protein pula vitamin dengan mineral ni nanti boleh jadi hilang. Okey. Alright. Jadi siap sudah lah kita punya sup ikan. Okey. Jadi nanti sup ikan ni kita akan hidangkan bersama dengan makaroni. Okey, jadi untuk kita hidangkan kepada anak-anak kan yang umur 1 hingga 3 tahun. Jadi kalau untuk contoh di sini makaroni lah. Jadi sukatannya adalah bersamaan dengan setengah cawan. Okey, setengah cawan ini ataupun sebenarnya setengah cawan ni bersamaan dengan satu sendok nasi. Jadi itu dia punya pertukaran ni lah. Jadi kenapa penting untuk tahu sukatan? Supaya kita nak pastikan anak-anak kita dapat cukup nutrien lah.
Kalau di sini untuk sumber karbohidrat. Untuk tenaga lah. Jadi boleh tak kita masuk sedikit minyak di dalam? Betul. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok balik piramid makanan, jadi kalau kita tengok sumber karbohidrat sudah ada. Makaroni sumber karbohidrat. Kemudian dari sumber sayur-sayuran dah ada. Kita ada sayur sawi di sini. Kemudian kita ada sumber untuk protein, iaitu ikan. Dan kemudian kita missing satu. Kita missing lemak di sini kan. Jadi bila kita nak hidangkan kepada anak, jadi kita boleh juga tambahkan sedikit minyak lah. Setengah sudu minyak dalam lah, supaya dia dapat menyerap lah vitamin sayur ni lah. Okey, ataupun kita boleh guna sayur bawang ke pun boleh jugalah. Minyak bawang, minyak bijan pun boleh jugalah, supaya dia nampak. Okey. Jadi ini adalah menu kita yang pertama, sup makaroni ikan. Okay. So sebenarnya kita tak perlu masak asing lah untuk kanak-kanak yang 1 hingga 3 tahun. Asing keluarga satu menu, lepas tu kanak-kanak satu menu kan. Sebenarnya kita boleh masak sekali dengan keluarga, lepas tu kita keluarkan makanan keluarga ni lah kepada kanak-kanak kecil ni lah. Okay. Tapi kalau masak makanan keluarga biasanya pedas kan. Jadi sebelum kita masuk cili, kita keluarkan dulu. Lepas tu untuk kanak-kanak lah. Lepas tu baru kita letak cili lah untuk yang orang dewasa lah kan. Gulung popiah sayur ni lah. Gunakan popiah. Kita letak 1 sudu besar masuk dalam lah. Popiah kulit ni kita masuk dalam, lepas tu kita gulung. Siap gulung popiah ni. Okey, sebelum kita bakar, kita letakkan sedikit minyak lah. Sapu sedikit minyak di atas lah. Okey, supaya dia akan jadi rangup lah. Okey. Bila dia rangup, berus lah untuk sapu ataupun bila berus pun boleh, nak gunakan sudu pun boleh lah kan. Ikut apa yang peralatan yang ada di rumah lah. Jadi bila tekstur rangup tu, sebenarnya dia memperbagaikan tekstur dalam makanan. Anak-anak lah yang baru nak kenal makanan keluarga. Jadi ada setengah tu ada sangat excited dengan makanan yang crunchy macam gitu kan. Jadi ini salah satu yang kita boleh cuba apply lah, kita gunakan. Jadi kalau kita guna bakar, so dia senang lah, dia tak perlu macam berminyak lah rumah kita kan. So sama juga dia akan rangup lah kan. Okay, kita buat yang kecil-kecil supaya anak lah senang nak pegang lah kan, tak terlampau besar lah kan. Tadi kita dah panaskan dulu pada suhu 210 darjah Celsius. Kemudian kita akan bakar dalam 20 hingga 25 minit ataupun sehingga dia jadi keperangan lah. Dia sudah garing.
Much later. Okey. Selepas 30 minit, kita tengok dah popiah kita sudah siap lah. Okey, so saya keluarkan dari oven lah. Okey. Okey, kita letak kat sini. Okey, kita tengok dia sudah rangup lah. Okay, ini hasil kita. Popiah sayuran, okey, dan Sup makaroni ikan. Okey. Jadi macam yang kita cerita daripada awal tadi, apa tu orang kata menu dia, resipi dia boleh diubah-ubah lah mengikut bahan yang ada di rumah dan juga kepelbagaian variety of apa tu bahan yang kita gunakan. Okey. Kalau macam ikan ni, kalau kita nak tukar pergi ayam ke pun boleh jugalah. Okey, dan pastikan ayam pun sama jugalah, dipotong kecil, senang untuk diberi makan lah untuk kanak-kanak yang umur 1 hingga 3 tahun lah. Okey, dan pastikan, sekali lagi, pastikan makanan yang dihidang sekurang-kurangnya satu jenis yang berkuah, bersup, okey, dan tidak pedas lah, supaya senang diberi. Dan untuk popiah ni senang diberi, kalau kita bakar pun boleh ataupun goreng pun boleh, tapi kalau kita bakar dia akan kurang berminyak lah, berbanding dengan yang goreng lah. Okay. So dan boleh diberikan kepada anak sebagai snack lah, snack, minum petang ataupun minum pagi, ataupun dihidangkan bersama dengan makanan utama, makan bersama dengan nasi pun ataupun mihun pun boleh jugalah. Okay. Okey, jadi sedikit pertambahan lah Kalau contoh untuk kanak-kanak yang kurang berat badan, yang kita perlu nak tambahkan kalori dari segi makanan. Jadi kalau contoh yang snack ni tadi, kalau tadi kami tunjukkan, kami sapukan minyak di atas. Jadi selain daripada minyak, mungkin perempuan nak sapu kuning telur pun boleh. Mungkin akan menambah warna lah di situ. Dan juga isi dalam tu tadi, mungkin ada nak tambah cheese ke, nak tambah keju di dalam. Jadi secara tak langsung dari segi kalorinya, dia sudah ada pertambahan kalori lah. Dia akan lebih protein dengan minyak lah. Okay, untuk membantu kanak-kanak yang kurang berat badan ni meningkatkan berat badan. Lebih cepat lah. Okay. Okay, jadi itu saja untuk slot sesi kami pada hari ini. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan ke maklumat lanjut berkenaan dengan kanak-kanak, makanan kanak-kanak 1 hingga 3 tahun, boleh rujuk kami di Klinik Kesihatan Pusat Maklumat Pemakanan. Sekian, terima kasih.